Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersambung kelas fiqh ataupun kelas fardu ain kita, insya-Allah, pada bab yang baru, iaitu bab mengenai air, pembahagian air dan juga hukum-hukumnya. Tapi sebelum kita masuk kepada bab baru, kita akan buat seperti biasa sedikit revision, sedikit revision ataupun sedikit ulang kaji yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, jadi Ustaz nak tanya ni lah, pelajar masih ingat tak apa yang kita dah belajar minggu lepas? Siapa masih ingat tajuk apa kita belajar minggu lepas? Tak ada yang ingat? Hello, ada orang tak ni? Apa yang kita belajar minggu lepas? Tak ingat? Okey, fardu wuduk. Fardu wuduk tu 2 minggu lepas. Yang ni, yang cuci tahi guna batu. Tu istinja tu lagi lama. Tu bulan lepas. Ya. Niat dalam hati. Pandai. Okey, kita belajar bab niat pada minggu lepas. Okey, kita buat sedikit quick revision. Bersedia masing-masing bersedia. Ustaz akan tanya soalan. Okey, yang pertama adalah bukan ini Okey, ni yang kita belajar pada minggu lepas, 7 perbahasan niat. Ingat lagi tak? Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Apa maksud dia? Cuba ikut Ustaz. Haqiqatun. Boleh buka audio untuk Ustaz. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Jadi sama soalan lain kan. Okey, ikut Ustaz sekali lagi. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Okey. Kita belajar 7 perbahasan berkenaan niat. Okey, sekarang ni kita nak tengok penerangan dia. Okey, yang pertama tu Ustaz nak tanya pelajar, bersiap sedia semua. Hukum niat biasanya apa? Kecuali beberapa ibadat seperti menghilangkan najis dan memandikan mayat. Okey. Ustaz nak tanya Haris, hukum niat ni apa biasanya? Sunat ke, makruh ke, haram ke? Wajib. Okey, bagus. Hukum niat ni biasanya wajib. Betul Okey, terima kasih Haris. Okey, yang kedua. Ustaz nak tanya Hijazi, Wan Ahmad Hijazi. Wan Ahmad Hijazi.
Okey, dah 3 dah masuk. Okey, nombor 2 tu tempat berniat di mana? Wan Ahmad Hijazi. Sila. Di kepala ke, di telinga ke, di hidung ke, di kaki Di ke? hati. Ha? Dalam hati. Dalam hati. Okey, bagus. Okey, nombor 3. Ustaz nak tanya Nur Alisha Adawiyah. Adawiyah, semalam awak datang tak kelas bahasa Arab? Ustaz tak perasan awak ada ke tak? Tak ada internet. Oh, tapi Ustaz okey tak apalah, tapi Ustaz buat awak hadir So tak apa, nanti Ustaz betulkan. Nanti apa-apa kalau ada masalah, pelajar ada masalah, just maklumkan kepada Ustaz. Kalau kata ada masalah internet, maklumkan. Okey, supaya Ustaz take note lah. Ni adab kita dengan guru. Jangan kita senyap macam tu, Ustaz tak tahu apa kan. Awak just maklumkan. Okey, Nur Alisha Adawiyah, nombor 3 tu, masa berniat biasanya di ibadat ibadat kecuali beberapa ibadat seperti berpuasa. Masa berniat ni biasanya di apa? Di tengah ke, di akhir ke, di tepi ke, di belakang ke? Okey. Di awal. Masa berniat biasanya di awal. Kalau solat di waktu angkat takbir lah. Allahu Akbar, takbiratul ihram tu kita niat. Bagus. Adawiyah. Okey, soalan seterusnya. Nombor 4 tu. Kita minta Jasmine Hannah. Nombor 4 tu, mustahab at-talaffuz dengan niat sebelum solat untuk membantu hati menghadirkan niat ketika permulaan ibadat. Kerana manusia selalu lupa atau tergesa-gesa sehingga dia lupa untuk berniat di awal ibadat. Jadi Ustaz nak tanya Jasmine, apa maksud mustahab tu? Mustahab at-talaffuz tu apa maksud dia? Okey Jasmine, sila. Kalau Jasmine tak tahu, Jasmine boleh cakap pas. Ustaz akan pas kepada pelajar banat lain. Okey, Jasmine 1. Jasmine 2. Jasmine 3. Okey. Ustaz pas Jasmine? Okey, Ustaz pas kepada Melissa. Melissa, nombor 4 tu, mustahab at-talaffuz dengan niat sebelum solat. Apa maksudnya tu? Melissa 1. Melissa 2. Ya. Tahu tak tahu? Tak tahu. Okey, tak tahu. Tak apa. Ustaz tanya Syafiq. Syafiq, nombor 4, mustahab at-talaffuz dengan niat sebelum solat. Apa maksud dia? Dia untuk apa ni? Sebelum solat tu, Okey. imam baca niat tu kuat. Macam mana sebelum solat? Niat. Niat tu, imam tu baca kuat sebab takut makmum Imam baca niat tu kuat. Takut lupa takut makmum lupa. Okey, bagus Syafiq. Hampir hampir jawapan tu hampir tepat apa maksud talaffuz dengan niat? Talaffuz dengan niat ni maksudnya kita lafazkan niat. Kita apa? Arifi kita apa? Kita lafazkan niat. Niat kan kita niat kat hati, tak dengar lah, orang lain tak dengar. Tetapi kalau kita talaffuz ni kita melafazkan niat.
Apa hukum melafazkan niat ni? Hukum dia mustahabun. Apa maksud mustahabun? Digalakkan. Digalakkan kita melafazkan niat. Maksudnya kita sebut secara kuat. Usalli farduz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lepas tu baru kita Allahu Akbar, barulah kita pasang niat dalam hati. Okay. Jadi apakah hukum melafazkan niat ni? Hukum dia digalakkan sebab apa? Untuk bantu hati kita waktu angkat takbir tu. Tolong hati kita, bantu hati kita untuk pasang niat. Sebab orang angkat takbir ni kadang-kadang macam-macam. Dia angkat Allahu Akbar panjang kan. Dia nak kasih niat tu masuk dalam hati dia. Tak masuk-masuk. Tak masuk-masuk dia angkat lagi. Allah atas pula. Salah, tak boleh macam tu. Kejap atas, kejap tepi. Ni macam berenang pun ada. Sebab dia nak kasih niat tu masuk dalam hati dia. Ada tu Allah jatuh tangan dulu. Jatuh kat bawah dulu tangan. Baru naik balik. Orang terkejut. Apa benda ni kan. Ingat nak pukul apa kan. Jadi nak pasang niat tu susah. Dia macam mana kita nak memudahkan proses pemasangan niat tu? Kita melafazkan niat sebelum solat. Okey, faham? Boleh Siapa tak faham? Okey, saya nak tanya Zara lah. Zara. Nak tahu Zara faham ke tak? Zara ustaz bagi mudah je soalan. Zara jawab ya ataupun tidak je. Zara tak payah syarah. Tak payah hurai, tak payah elaborate. Okey, soalan dia. Aduh, lupa pula soalan dia apa. Okey, pasal niat lah pasal niat. Apakah bolehkah seseorang itu tidak melafazkan niat? Maksudnya kalau ustaz datang solat, ustaz terus angkat takbir. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Dua. Sama ada boleh ataupun tidak. Okey, Zara sila. Zara 1. Zara 2. Zara ni kalau kat rumah panggil apa? Rara ke apa? Zara 3. Cepat Zara. Tak. Tak. Oh, tak boleh melafazkan niat. Okey, bagus Zara. Cuba yang bagus. Ustaz nak tanya Amir Zuhair pula. Kalau Amir solat, boleh tak Amir tak baca niat kuat-kuat? Maksudnya Amir tak baca. Okey ke tak? Maksudnya kita sebelum solat kita cakap usolli tu kuat-kuat. So kalau Amir tak baca tu, niat tu boleh ke tak? Amir letak je sandar kat dinding ke apa, awak punya phone tu, sandar je, Okey, unmute. Saya pakai komputer. Oh, pakai komputer. Okey, apa jawapan dia, boleh ke tak? Boleh. Boleh okey, betul Amir, boleh. Boleh kita tak melafazkan niat pun boleh. Kalau awak terus angkat takbir boleh. Yang wajibnya awak pasang di hati tu tetapi melafazkan niat ni Zara melafazkan niat ni untuk membantu je. Hukum dia sunat, mustahab. Dia tak wajib hukum dia. Hukum yang wajib niat tu kita pasang di hati. Kita pasang di mana Azif? Di hati. Di sini okey. Okey, selesai. Sekarang ni kita nak belajar tajuk baru, tajuk baru. Okey, tajuk baru adalah berkenaan dengan bab air. Sebagaimana kita tahu, maka wasailut taharah. Cara untuk kita bersuci ada 4. Cara untuk kita bersuci ada 4. Sama ada kita bersuci dengan apa? Dengan air, boleh. Sama ada dengan tanah, tanah pun boleh. Sama ada dengan cara kita istinja, tayammum, tayammum pun boleh. Dan juga cara kita
dengan cara kita apa ni satu lagi dipanggil dibar dibar. Yang tu nanti kita akan belajar. Cuma air ni adalah salah satu cara untuk kita bersuci. Dia adalah wasilah untuk kita bersuci, sama ada untuk kita berwuduk ataupun untuk kita mandi mandi wajib lah sama ada untuk mengangkat hadas kecil berwuduk ataupun untuk mengangkat hadas besar mandi wajib. Okay? Faham jadi kita kena tahulah air ni macam mana. Air ni ada berapa jenis air ni apa, berapa jenis, dan juga air yang mana kita boleh guna, air mana yang kita tak boleh guna. Okey. So sekarang ni dengar baik-baik Okey, ini adalah jenis-jenis air jenis-jenis air. Kalau awak tengok tu ada 1, 2, 3, 4 dan 5 Ada 5 jenis air kat sini. Yang pertama adalah air mutlak ataupun kita panggil air yang tahur. Tahurun Air apa? Semua sekali air apa? Air mutlak. Air mutlak. Itu air yang pertama. Air yang kedua adalah air yang tahir. Tadi air yang tahur. Ni air yang tahir. Ataupun dia panggil juga nama lain dia air yang mutaghayyir. Air yang mutaghayyir. Itu yang kedua. Nanti Ustaz akan terangkan lagi Lepas ni Ustaz akan terangkan apa definisi setiap air ni Nombor Ada berapa lah jenis air? 4 ke 5? Apa dia Akib tak dengar kuat sikit. Jenis air ada 4 ke 5? 4 ke 5? Ya Akib, tak dengar lah suara awak. Tak balik, sambung ni. Okey, yang ketiga adalah air mutannajis ataupun air najis mutannajis ataupun air najis. Yang keempat air musta'mal musta'mal. Dan yang kelima adalah air musyammas air musyammas. Okey, pembahagian air ni mungkin berbezalah Setiap buku dia berbeza sedikit Dan juga kalau awak belajar mazhab-mazhab lain, kita belajar mazhab Syafi'i kan. Mazhab-mazhab lain pembahagian air dia mungkin bukan 5, mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20 mungkin lebih sikit lagi, mungkin 3 je So pembahagian air ni berbeza-bezalah setiap mazhab dan juga buku yang awak belajar. Kalau awak belajar buku yang lebih tinggi dalam mazhab Syafi'i, buku yang kita belajar sekarang ni Safinatun Najah ni buku yang paling basic sekali buku yang paling basic sekali. Kalau awak naik kitab yang lebih tinggi, dia akan detailkan lagi mungkin bukan 5 lah, dia jadi mungkin 10 ke 15 ke. Okey, boleh faham Akib So pembahagian air ni dia berbeza-beza setiap kitab berpandukan buku yang kita belajar. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada air yang pertama, iaitu air mutlak. Air mutlak ni air apa? Air mutlak ialah air yang kekal dengan sifat asalnya. Asal kejadiannya yang telah dijadikan oleh Allah. Kalau air itu air hujan, dia turun daripada langit, maksudnya dia turun tu dalam keadaan sifat dia yang sama. Kalau air itu daripada tanah, keluar daripada tanah, air mata air, maka kekal dengan sifat dia. Mungkin bau dia ada bau tanah sikit ke apa. Tapi kita panggil air mutlak lah sebab dia kekal dengan sifat asal yang diturunkan, yang dijadikan oleh Allah. Sama juga air sungai. Air sungai, Allah Ta'ala jadikan air sungai sekian-sekian. Mungkin dia rasa payau sikit, ada bau sungai sikit. Itulah air sungai. Dan kita kira sebagai air yang suci dan masih kekal dengan sifat asalnya. Okay? Jadi air mutlak ni dia ada 2 sifat. Ada berapa sifat? Ada 2 sifat. Yang pertama, dia tu adalah suci, tahir wa mutahhir, dan dia menyucikan. Dia apa? Yang pertama dia tahir wa mutahhir. Dia suci dan menyucikan. Dia ada 2 sifat ni yang penting. Kalau dia suci saja tak cukup sifat lagi. Dia kena juga menyucikan. Okey. Itu air yang pertama. Air yang kedua, okey, contoh air mutlak ni tadilah macam air hujan, air sungai, ataupun air paip yang kita guna tu, air yang telah daripada proses dan juga air macam air mata air, air apa lagi, air salji, banyak lagi lah air-air yang kekal dengan sifat asal dia, kita kira air mutlak. Air perigi, air telaga,
Kekal dengan sifat asal dia, kita kira air mutlak. Okey. Air yang kedua adalah air yang tahir ataupun mutaghayyir nama dia. Air yang tahir ni maksudnya dia ada satu sifat je, iaitu dia hanya suci saja tetapi dia tidak menyucikan. Contoh, contoh apa? Air yang suci dan tidak menyucikan ni kenapa? Okey. Air yang telah berubah salah satu daripada rasa, warna dan bau kerana telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Okey. Ni kalau ustaz nak tanya awak lah. Ustaz nak tanya, siapa? Contohnya ustaz nak tanya, siapa boleh jawab? Kenapa kita tak boleh mengambil wuduk menggunakan air katalah air Milo sebagai contoh, ataupun air susu? Natasha, kenapa? Kan air itu kan suci, betul tak? Kan kita minum. Kalau tak suci, kita tak minum pula. And apa pendapat Natasha ataupun apa pendapat Radia lah. Cuba buka sikit mute tu. Background dah cantik dah tu. Kena boleh jawab soalan ni. Kenapa air Milo ataupun air susu ataupun katalah awak minat apa? 100 plus 100 plus Pepsi ke? Kenapa tidak boleh dibuat bersuci, berwuduk? Ataupun kenapa tidak boleh buat mandi sebagai contoh? Kenapa tak boleh mandi kan? Suci kan air itu kan kita minum kan? Kenapa? Why? The question is why? Radia, please give me answer. Okey. Radia nak pas ke? Radia nak pas? Radia nak pas kat siapa? Kawan tolong jawab. Pas dekat Jasmine. Jasmine boleh jawab? Tak boleh. Okey, kita pas dekat pelajar Banin pula. Ustaz pas dekat Hijazi. Sebab Hijazi ni Ustaz nampak gelap muka dia. Skrin dia tinggi sangat. Nampak dahi je. Pelajar macam biasa Ustaz nak nampak full body. Bukan full lah, half. Sampai dekat, kalau boleh dekat badan awak, tangan awak Ustaz nampak. Melisa. Amir Zuhim sama, kalau boleh turunkan sikit skrin. Haris turunkan sikit skrin. Baru nampak Hijazi. Oh, bercahaya, masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, Hijazi, apa pendapat Hijazi? Kenapa kita tidak boleh bersuci, berwuduk menggunakan air susu sebagai contoh? Ataupun air coklat. Tetapi kita boleh minum kan? Kalau tak suci, tak bersih, kita tak minum pula. Apa pendapat Hijazi lah? Hijazi 1, Hijazi 2. Cepat Hijazi, okey. Tembak je Hijazi, tak ada betul salah, jangan risau. Awak mute lagi tu. Hijazi, awak mute lagi. Tak tahu? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Tak apa, awak tak tahu cakap tak tahu je. Jangan bagi Ustaz menunggu lama. Kesian Ustaz. Kesian Ustaz. Aduh. Okey, Ustaz nak tanya insya-Allah pakar bakal faqih bakal ustaz bakal alim insya-Allah. Sila ni Akib. Apa jawapan dia? Sebab tak menyucikan. Sebab dia tidak menyucikan. Masya-Allah Akib. Okey, bagi tepukan sikit kat Akib. Ustaz doakan Akib jadi seorang alim Ustaz doakan dia ada pemikiran yang kritis insya-Allah. So dia hanya suci je. Dia tak menyucikan. Air Milo tu dia suci sebab tu kita minum. Tapi dia menyucikan tak? Dia tak menyucikan. Awak kena beza perkataan suci dan bersih. Okey, suci ni dalam kaedah fiqh, suci ni dia tak semestinya suci ni dia mesti bersih. Tapi yang bersih tak semestinya cuci. Yang bersih tidak semestinya suci.
Kita kena bezakan. Ustaz bagi contoh. Benda yang bersih tapi tak suci. Contoh dia apa? Sabun. Apa? Apa Syafiq? Sabun. Alkohol? Sabun. 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 Betul. Sabun dia bersih tetapi dia tidak menyucikan. Kita boleh tak ambil ambil wuduk ke apa kan? Tak boleh sabun ni untuk kita membersihkan badan kita, tapi dia tak boleh nak menyucikan. Dia tak boleh nak menyucikan. Contohnya awak tak ada air awak basuh najis, awak guna sabun je. Suci ke tak? Tak suci dia tak suci juga dia tak boleh suci, dia kena guna air juga kena guna air juga. Okey, bagus. Tu contoh dia Okey, settle yang air yang tahir. Jadi air yang tahir, air yang mutaghayyir ni air yang suci saja tetapi dia tak menyucikan. Contoh dia banyaklah air Milo, air kopi, air susu, semualah, semua air-air yang telah berubah sifat asal dia. Asalnya air kopi ni asalnya air mutlak asal dia air biasa yang kita campur sebut kopi dan dia telah berubah sifat dia. Warna dia berubah, rasa dia berubah menyebabkan dia dah tak jadi air yang mutlak, dia yang jadi air yang mutaghayyir ataupun air yang tahir sahaja. Okey, boleh? Ada soalan? Faham Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Air najis ataupun air mutan najis. Air najis ataupun air mutan najis. Kita ada 10 minit lagi Air najis ni mudah, simple. Air yang kurang daripada 2 qolah. Okey, dia ada 2 tau. Air najis ataupun air mutan najis ni dia ada 2. Okey, dengar baik-baik. Yang pertama adalah air yang jatuh najis dan dia kurang daripada 2 qolah. Air yang jatuh najis kurang dari 2 qolah. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang dia lebih daripada 2 qolah dan dia jatuh najis serta berubah warna, bau dan rasa. Kedua-dua ni adalah air mutan najis. Kedua-duanya adalah air mutan najis. Kalau awak tanya Ustaz apa maksud 2 qolah ni, lepas ni Ustaz akan terangkan apa maksud 2 qolah. Cuma Ustaz nak bagi Nak dua mana yang satu? Apa dia Kip? Kuat sikit Kip. Nak ikut yang mana? Yang satu ke yang dua? Nak ikut yang mana? Tak, dua-dua lah. Dua-dua. Kalau air tu kurang daripada 2 qolah, dia sikit lah air yang sikit. Kalau dia jatuh najis, kita kira dia terus air najis lah. Kalau dia tak berubah bau, warna dan rasa pun kita kira dia air najis. Contoh contoh. Awak ada baldi. Baldi tu ada air dalam tu. Kurang daripada 2 qolah. Tiba-tiba ada burung masuk ke bilik air tu dan dia melepaskan sisa toksik dia. Jatuhlah dalam air tu. So air tu sebab dia kurang 2 qolah, automatik dia jadi air najis. Kita kena buang lah, tak boleh bersuci ataupun berwuduk guna air tersebut. Okey, tu kalau kurang dari 2 qolah. Tapi kalau lebih daripada 2 qolah, contoh kolam dekat surau rumah awak, besar kolam tu ataupun kolah untuk surau besar. So lebih daripada 2 qolah, lebih daripada 2 qolah. 2 qolah ni bukan masuk qolah air tu nanti lepas ni Ustaz terangkan. Dia panggil 2 kullah, dalam bahasa Arab dia panggil 2 kullah. Air itu kalau lebih daripada 2 kullah, kalau jatuh najis. Sama juga burung yang tadi lepas dia dah melepaskan hajat kat rumah awak, dia pergi kat surau lah. Lepas tu kat situ dia lepaskan sekali lagi sisa toksik dalam kolah surau tu. Yang air banyak tu. Okey, yang ni berbeza sikit hukum dia. Yang ni kalau bau, warna dan rasa berubah, barulah air tersebut dikira air najis. Tetapi kalau tidak berubah bau, warna dan rasa, maka dia kekal air yang bersih, air mutlak. Kita just buangkan tempat yang najis tadi, kita ambil gayung ke apa, buang. Okey, yang tu saja. Okey. Kalau tak berubah. Tapi kalau berubah, bau dia macam busuk, lepas tu warna dia pun berubah. So air tu kita consider, kita kira sebagai air najis. Okey.
Settle Air yang kedua. Oh, banyak lagi ni. Tak sempat nak habis hari ni Kita kita setakat yang kita mampu. Yang ketiga, yang ni penting juga, air mustakmal. Apa maksud air mustakmal? Air mustakmal ni dalam bahasa Arab dia adalah mastu'mila fi fardit taharati wa kana qalilan. Okey, ikut ustaz sekali lagi. Mastu'mila fi fardit taharati wa kana qalilan. Ni dia punya ta'rif ataupun definisi dia. Okay, sekali lagi. Mastu'mila fi fardit taharati wa kana qalilan. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa yang digunakan untuk fardu taharah dan ia adalah sedikit. Itu definisi dia. Maksudnya air yang digunakan untuk fardu bersuci ataupun fardu taharah dan air itu sedikit. Okey. Contoh dia apa? Contohnya awak berwuduk. Awak berwuduk tu kita panggil jangan main skrin jangan duk main pusing-pusing. Okey. Kita berwuduk, kita dah belajar hari tu 6 fardu wuduk. Kita basuh muka, kita basuh tangan hingga siku, basuh kepala, basuh kaki. Yang tu kita kira kita panggil fardu wuduk. Fardu wuduk. Ni semua fardu. Bila kita basuh, katalah kita basuh muka, air jatuh kan? Air jatuh ni kalau kita tadah, air tu kita panggil air mustakmal. Okey? Sama juga kalau kita basuh kepala. Basuh tangan hingga ke siku. Air yang jatuh tu kalau kita tadah, air tu kita panggil air mustakmal. Sama juga kalau kita basuh kaki, kat bawah kaki kita tu ada baldi. Air yang turun daripada baldi tersebut kita panggil air mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah digunakan untuk fardu taharah. Sama ada fardu wudu ataupun fardu mandi. Macam awak mandi wajib, air yang turun daripada badan awak tu dikira air mustakmal. Dan air tersebut hukum dia tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Tak boleh dah guna. Katalah awak nak berjimat nak berjimat cermat air. Awak dah lepas dah berwuduk, basuh muka semua sekali, air tu awak tadah. Lepas tu awak bagi pula kat adik awak. Awak cakap, kau berwuduk guna air ni. Kan? Kita sekarang ni tak ada air nak berjimat cermat. Guna air ni. Apa hukum dia? Tak boleh. Sebab air tu dah jadi air mustakmal. Tak boleh. Tapi kalau nak guna untuk jirus lantai ke, nak basuh ni lantai ke, boleh. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Okey. Okey, faham? Faham air mustakmal? Okey Okey, kita pergi kepada air yang terakhir sekali. Yang ni mudah je dan tidak berapa penting sangat, iaitu air musyammas. Air musyammas ni dah tak berlaku dah sekarang. Air musyammas ni air yang berada dalam bekas tembaga, bekas besi dan dijemur di tengah-tengah panas. Jadi air ni dululah, sekarang tak ada lah. Jadi air ni apa hukum dia? Air ni apa hukum dia? Air ni hukum dia boleh bersuci ke tak? Boleh, boleh kita buat bersuci. Tapi hukum dia makruh lah. Makruh ni maksudnya apa? Tidak disukai, dibenci. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan penyakit kulit. Sebab air tu terdedah di matahari. Boleh menyebabkan penyakit kulit. Okey. Jadi Ustaz rasa tu je lah 5 jenis air. Ada soalan? Ada soalan tak sebelum Ustaz yang tanya awak? Tak ada, Rek. Tak ada Ada pelajar yang tak buka kamera lah. Ustaz nak ambil gambar pun Ustaz rasa ragu-ragu lah. Ada ke tak? Ustaz nak ambil gambar ni dalam kiraan 5 saat. Kalau tak buka kamera tu kita kira tak ada. Okay, 1,
2, 3, 4, 5. Oh, Kimi ada, alhamdulillah. Kimi masuk lewat Kimi? Kak. Okey, tak apa. Kimi ni ada ni. Nanti WhatsApp Ustaz bagi alasan sikit kenapa lewat. Okay. Dia Darwishah. Dia Darwishah ada tu. Syarifah tadi dia WhatsApp dah Ustaz Dia ada ni. Dia tu tak buka Ustaz tak tahu ada ke tak. Kadang-kadang Ustaz tak sempat awak tulis kat ruangan chat apa Ustaz tak sempat nak baca. Banyak benda Ustaz kena buat. Ustaz tak dan kalau awak tulis apa-apa kat ruangan chat tu Ustaz tak sempat. Kalau awak nak cakap secara verbal cakap secara lisan. Okey. Sekarang ni kita ada masa 3 minit lagi. Okey, Ustaz nak tanya beberapa soalan. Air terbahagi kepada 5 mengikut yang kita belajar tadi. Boleh sebutkan tak? Ustaz minta Arifi sebutkan satu. Cepat, 3 minit lagi. Ni. Mutan najis. Mutan najis, okey bagus. Azif? Air mutlak. Air mutlak, okey bagus. Akib? Air musyammas. Air musyammas, okey bagus. Hijazi? Air mustakmal. Air mustakmal, okey bagus. Air yang terakhir sekali. Hakimi dengar tak? Okey, kita bagi Syafiq lah. Syafiq, air yang terakhir sekali tadi apa? Yang ni susah sikit air yang tahir ataupun air yang mutaghayyir tahir ataupun air mutaghayyir. Ni. Okey, sekarang ni kita nak contoh pula. Ada 2 minit lagi. Okey, contoh. Ustaz minta Adawiyah dulu. Apakah contoh air mutlak? Jap, bukan air mutlak. Contoh air mutaghayyir tadi, air yang tahir tadi. Kopi. Air kopi, air Milo, air susu, air yang kita minum. Okey, bagus. Jasmine, Radia dengan Natasha, Ustaz nak minta awak bagi contoh air mutlak. Air mutlak biasa. Bagi contoh, air apa? Apa Natasha? Tak dengar, kuat sikit. Dekat sikit dengan tu. Air apa? Air sungai. Air sungai, bagus, betul. Air Jasmine? Hujan. Air hujan, betul. Radia? Air salji, okey betul. Okey bagus. Okey, soalan seterusnya. Kita ada kurang daripada 1 minit. Kalau awak terkeluar tu, okey habis kelas Syafiq. Air mustakmal, apa contoh air mustakmal? Air yang kita telah guna untuk okey, siapa boleh jawab? Hijazi, air mustakmal apa? Air yang telah kita gunakan untuk okey, Ustaz tanya Haris lah. Ustaz lupa nak tanya Haris tadi. Haris, air yang kita telah gunakan untuk berwuduk, untuk membasuh fardu wuduk. Ustaz sebut fardu ni sebab apa? Sebab kalau membasuh sunat wuduk tu tak dikira air mustakmal. Contoh, awak berkomo-komo, tapi komo-komo ni kotor sikit, ataupun hidung, ataupun awak basuh tangan mula-mula, awak basuh tangan, awak basuh tangan, awak basuh telinga. Telinga, air yang jatuh tu kira air mustakmal tak? Yang tu tak kira air mustakmal, sebab tu bukan fardu wuduk. Tu bukan air mustakmal.